Jadi hari ini kita akan berkatakan satu tajuk yang mungkin membuatkan anda bertanya. Musibah bukan penamat. Mukadimahnya dululah. Silakan. Okay. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimah saya pada pagi ini, musibah bukan penamat. Ya, jadi apabila seseorang atau ditimpa musibah atau dugaan yang berat, manusia seringkali menyalahkan takdir terpulang. Hati mula berbisik, kenapanya Tuhan jadikan aku begini? Kenapa Tuhan uji aku dengan orang dugaan yang menimpa-nimpa? Jadi bukankah persoalan-persoalan itu semua adalah orang qadar dan qadar Tuhan telah dinyatakan dalam kalimah Allah bahawa setiap sesuatu yang berlaku itu pasti orang pasti ada hikmahnya dan di atas ketentuannya juga. Okay? Jadi musibah yang menimpa manusia sebenarnya bukanlah penamat kepada penamat dan pengakhiran kehidupan di dunia ni. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah musibah yang sedih tu macam kehilangan keluarga yang ahli keluarga yang tersayang, macam seorang misalnya kekasihnya meninggal dunia, dan juga kemalangan yang menimpanya, dan juga yang saya ingin fokuskan di sini ialah apabila seorang itu ia normal tapi kemudian tiba-tiba ia menimpa kemalangan. Inilah yang saya ingin fokuskan. Alright. Jadi bagaimana seorang itu menghadapi ujian yang menimpa mereka? Bagaimana? Inilah yang akan saya bincangkan kemudian. Iya. Kalau tadi telah pun dijelaskan. Contohnya pun ada juga. Yang telah pun dibawakan senario musibah tersebut. Selalunya musibah ini selalunya kita memikirkan suatu perkara yang menyedihkan dan juga bagaimana sebetulnya kita untuk menangani masalah ini. So itulah dikatakan segmen yang kita bawakan pada hari ini dengan tajuk musibah bukan penamat. Jadi kalau tadi sebagai mukadimah, mungkin Puan boleh menerangkan contoh senario musibah yang berlaku pada seseorang. Okey, misalnya ada kisah benar inilah yang pernah berlaku kepada seseorang, ia kemalangan jalan raya. Kemudian masa tu lagi isterinya di luar negara dan anaknya seorang masa tu dan masa tu kesianlah ya ada kecederaan yang teruk pada kakinya tu oleh kerana kuat semangat dan juga dorongan terhadap keluarganya, dan orang kalau macam kemalangan ini berlaku, kalau boleh keluarga di sana yang patutnya memberi semangat juga dorongan, kadang macamnya ya takawatuna cuainya ani jangan, kalau boleh kita ni elakkan kalau boleh bercakap macam itu kepada yang sakit tadinya yang ditimpa musibah, indah lagi dibagi dorongan. Yang mengalami inilah kesian yang parah. Jadi kalau boleh nasihati, dekatkan kepada agama dan sebagainya. Itulah. Dan kemudian beliau cepat pulih kerana dorongan dan dorongan keluarga dan semangat itu beliau cepat pulih. Okey, ada juga contoh Nabi Muhammad juga sendiri, Nabi Muhammad SAW juga diuji dengan pelbagai ujian yang mana macam masanya menyebarkan dakwahnya ke Mekah, beliau diuji, kemudian sudah di Mekah indah juga ya give up ke Madinah je baginda untuk orang menyebarkan dakwahnya tu, padahal masa tu banyak yang menentang, banyak yang tidak mahu beriman, tapi Nabi Muhammad SAW masih juga orang bersemangat ingin menyebarkan. Dan kemudian baginda diuji lagi. Sudah tu baginda diuji lagi bertubi-tubi seperti kematian isteri, kematian datuk dan juga bapa saudaranya. Namun masih juga yang meneruskan dengan penuh kesabaran. Jadi sebenarnya kesenangan dan kesenangan yang kita ni ingin kecapian ni indah semestinya orang kita ni boleh cepat dapat sekelip mata saja kita ni dapat indah. Mesti juga kita ni orang bukan saja berjalan, berlari, merangkak berusaha untuk mendapatkan sesuatu itu. Jadi indah orang sekelip mata saja macam tu. Okey. Dan lagi ada lagi contoh Nabi Ayub.
yang ni paling teruk diuji. Paling teruk diuji. Baginda ni memiliki segala-galanya tetapi hilang segala-galanya dengan sekelip mata saja. Yang mana ia mempunyai kekayaan ladang yang luas, luas tu, tetapi Allah mengujinya, dan iblis juga meminta izin untuk menguji bagindanya, iaitu seperti ia punya tanaman habis ni kena oleh belalang apa, tapi masih juga ia bersabar dengan macam-macam dugaan yang ditimpa olehnya. Bukan itu saja, baginda juga ditimpa dengan penyakit, penyakit yang dihidapinya selama 17 hingga 18 tahun yang ditimpanya, kurang lebih macam itulah, sehingga isterinya sendiri pun Indah dapat lagi menjaga ia, ramai yang Indah boleh menjaga ia, sampai orang pun Indah sanggup lagikan simpati arahnya. Okey. Jadi isterinya pun mengomplain, adalah tu isterinya mengomplain, bang, kamu ni nabinya, nabi. Doalahnya pada Allah, macam mana, meminta kembali sehat, macam mana, macam baginda dulu lah tu, maksudnya, macam mana akan bekerja kalau sakit. Tapi Nabi Ayub, ia menjawab, okeynya, aku sehatnya 70 tahun sudahnya, aku sehat. Aku sakitnya, indah kan aku boleh sabarnya 70 tahun tu. Jadi itulah cerita-cerita yang nyorang senario-senario yang nyorang boleh jadikan iktibar. Jadikan iktibar ya. Okay. Itulah dia antara lain senario musibah yang berlaku pada seseorang. Perkara kalau perkataan musibah ini bukan satu perkara yang mudah untuk kita tangani, terutama sekali bagi mereka yang mengalaminya. Senang untuk kita bercakap, tetapi sokongan bagaimana yang diperlukan, bagaimana untuk kita menangani, bagaimana sokongan yang diperlukan oleh orang yang berada di sekelilingnya, terutama sekali keluarga. Macam mana untuk menanganinya? Bagaimana? Jadi kalau boleh kita ni pandang orang yang lebih susah daripada kita ni. Tadi ada saya melihat apa tu tadi sebelum ini sampai pagi yang menulis orang yang tidak berkaki, tidak bertangan, tapi menggunakan kakinya untuk melukis. Itulah pandang orang yang susah dari kita ni dan juga pinjam semangat bis orang ni, yang orang yang berkeperluan khas ni, especially yang contoh macam juga kalau kita ni melihat misalnya ia bertahan di wad lah tu, ia sakit, kalau boleh lihat yang orang lain yang bertahan di wad itu juga, barangkali macam bolehnya orang bagi semangat lebih parah lagi, diri macam misalnya kaki, mungkin yang lain itu apa tangan apa dan sebagainya lebih parah. Jadi kita ni mesti juga melihat akan kesusahan orang lain supaya kita ni sadar, oh aku lebih beruntung kerana aku selamat dan sebagainya. Dan juga anggap ia adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kan kalau kita ni belajar, di misalnya belajar di universiti kah, di sekolah kan, mesti ada ujian kan, mesti ada tes untuk kan naik ke semester selanjutnya atau kan naik ke darjah selanjutnya. Itulah apa yang macam Allah pun ia membagi kita ni tes sebenarnya, ujian untuk kita ni naik ke satu level tu. Di tesnya lebih dulu. Bagaimana cari jalan keluarnya. Di tesnya dulu pasal ia sayangkan kitanya, Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya sayangkan kita ni. Itulah dia mau tes dulu. Lepas itu baru orang dapat dilihatnya boleh sudah ni semata. Jadi doa dan minta ampun, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu bertawakal dan sebagainya. Seperti biasalah tu, mendekatkan diri, macam kalau yang masanya sakit itu mungkin boleh berzikir dan sebagainya. Jangan asyik merenung saja ke dinding atas, jangan asyiknya orang mengingati masa yang lalu, kalau aku indah laju tu hari tu cuma tu indah aku terlanggar tu cuma tu kan, kalau aku indah tu jangan tadi sesalkan kerana ianya sudah berlaku. Jadi kita ni lihat ke depan, dan orang mungkin itu akan mungkin ianya adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga positif, sentiasa berusaha juga kalau boleh, dan kerana yang kita ni tahu Allah tidak akan membebani seseorang itu kalau ia nak mampu. Itulah yang kita ni selalu dengar, ia tidak akan membebani seseorang itu jika seseorang itu tidak mampu untuk orang menghadapinya. Okey. Dan hikmah juga, anggap
anggap sesuatu itu sebagai hikmah. Hikmah. Mungkin dalam Al-Quran juga Allah ada menyatakan satu kesusahan, dua kesenangan yang dapat. Mungkin selepas ini akan diganti lagi dengan kesenangan yang lain. Itulah. Jadi itulah yang jawapan bagi apakah yang cara untuk menangani ujian tersebut. Jadi yang penting jangan menoleh ke belakang. Usaha berterusan dengan adanya pengalaman sebelumnya memberikan lagi kecekalan, memberikan lagi semangat. Nah, tadi kita menyentuh kalau Wani Nurayatullah, kalau kita ni yang mengalaminya ni memang dah boleh disalahkan tadi seperti mana diterangkan, tapi keluarga ni keluarga ni macam mana peranannya? Kalau yang suaminya mengalami musibah tadi, isterinya apa peranannya? Adik-beradiknya apa peranannya? Okey. Jadi ialah tu peranan keluarga ni amatlah penting seperti yang saya katakan tadi mestilah mendorong semangatnya, jangan lagi diungkitnya orang kisah lalu tu dan sentiasa selalu berada di sampingnya. Kalau macamnya orang akan minta air kah apakah kalau boleh terus jangan dilengah-lengahkan. Kadangnya macam kalau boleh macam jadi nurse untuk jururawat untuk macam misalnya yang mampu berkencing atau pergi ke tandas sendiri, mungkin ia boleh menolong. Jangan tegalinya orang atau andangnya sudah suami ataupun andangnya sudah ahli keluarga yang dekat dengan kita ni. Dan kalau misalnya ia hanya mampu pakai lampin kalau boleh sendirilah kita ni menukar dan sebagainya. Dan juga ialah tu jangan diabaikan. Ada orang masalah kalau yang selalu datang ke arah kami sudah sakit diabaikan. Diabaikan di ward, di hospital, indah diambil-ambil macamnya baginya macam menyusahkan macam tu. Ni laginya membali pampasnya laginya, balik itu ini lagi. Padahal ia mengenang budi yang atau ia dulu yang menjaga, ia dulu yang menganu ke dia. Ya tentu kalau boleh kita ni elakkan sifat sedemikian. Nauzubillah min zalika. Itu bagi peranan keluarga. Bagaimana dengan peranan sahabat, masyarakat dan juga Japim sendiri? Peranan sahabat. Bila keadaan susah, kita ni baru tahu ni siapa kawan, siapa lawan. Selalunya sudah sakit dah lagi kan bertanya-tanya kabar. Siapa sahabat semasa senang, siapa sahabat sejati. Betul. Dah ada tu macam masa kadang-kadang ini yang selalulah berlaku. Masanya senang syok tu. Makan lepak taninya. Sudahnya sakit dah ada dilawat-lawat batang hidungnya pun dah ada. Sibuk kunyemuk. Sibuk ku. Macam tu. Baginya ia tak tahu macam ia sahabat. Macam ia orang pun rasa macam aku ni yang dah kena gunai kali lagi Jadi kalau boleh dorong orang bagi semangat. Atau sedikit sebanyak membagikan semangat untuk dia lah. Bagi semangat untuk ia walaupun musibah berlaku. Ni cuma dibagi orang bagi nasihat lah arahnya. Dan juga kalau boleh walaupun indah melawat telefon ataupun sudah okey memadai macamnya orang putih the thought that counts. Itulah kalau boleh macam SMS ke WhatsApp ke apa kabarmu cuma tu baik kau sudah cuma tu kalau okey andangnya tu sabar saja kah cuma tu orang bagi dorongan dan semangat walaupun indah dapat berjumpa. Okey. Dan saya ada satu cerita mengenai sahabat ini. Pada mulanya sahabat ini memang berkawan rapat. Tiba-tiba salah seorang mengalami kemalangan dan juga lumpuh tidak dapat berjalan lagi. Tapi alhamdulillah sahabat ini masih lagi walaupun dalam keadaan orang terserempaklah di kedai membawa sahabatnya menyuruh. Alhamdulillah. Jadi kita rasa tersentuhlah terharu dengan Itu baru sahabat sejati Itu baru sahabat sejati. Sekarang menyanyi je ni sekarang no upin ipin sahabat sejati. Okey. Jadi peranan masyarakat ni selalu ni peranan masyarakat ni. Apabila musibah berlaku menimpa di jalan raya atau apa bukan pulangkan menolong.
Kan dilihat saja. Kan dilihat saja, kan digambar lagi. Lepas itu di apa? Di forward lagi. Di forward lagi di video. Bukan pulang kan orang menolong apa? Menelefonkan ambulans, menelefonkan polis, tapi jadi orang pertama menyebarkan. Lah kira hot lah tu, hot issue-nya. Ada aksiden yang berlaku di sininya. Digambar lagi, di send lagi. Sebenarnya macam perkaranya kalau boleh dielakkan berlaku. Pasal macam kalau misalnya ya aksiden isterinya dah tahu, kemudian ada menerima dari orang lain gambar dari orang lain, mungkin terkajut mana tahu isterinya berada di luar negara ataupun di mana, terkajut juga ya tu orang lain terpulang membagi tahu pasal masa tu misalnya ahli keluarganya masih sakit ampai-ampai di sana di jalan raya apa dan sebagainya tu, kesian kepada mereka ini. Jadi kita ni mesti peka peranan masyarakat ini juga, mesti kita ni orang jangan memberikan pertolongan pertama. Mesti juga kita ni memberi pertolongan yang benar-benar menolong. Okey. Alright. Peranan JAPIM, okey. Kami ada juga menangani orang yang berkeperluan khas dan juga kalau misalnya ada musibah yang berlaku pada mereka, mungkin ia boleh memohon untuk kami memberi pension dan allowance di bawah Akta Pension Umur Tua dan Kurang Upaya untuk meringankan beban. Memohon, jadi mereka bolehlah memohon ke Jabatan Pembangunan Masyarakat dan juga bantuan alat-alat pemulihan macam misalnya alat pendengaran dan sebagainya tu mungkin boleh dipohon dan juga bantuan pekerjaan. Itulah peranan jabatan kami. Mana yang mampunya lah tu. Mana yang mampunya sebenarnya. Alhamdulillah. Inilah dia kehebatan di negara kita Brunei Darussalam di bawah pengelingaan Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan dan Sukan. Sudah tentunya kita selaku rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam ini, selain kita memberikan maklumat tersebut, dalam waktu yang sama Jabatan Pembangunan Masyarakat akan terus memantau dan meringankan beban mereka. Cantik ya. Itu ya peranan keluarga, sahabat, masyarakat dan juga JAPIM sebentar tadi dijelaskan ya. Ya. Baik, secara kesimpulannya lah peranan kita semua, apa yang perlu kita ambil ni? Ya, jadi ingatlah setiap yang menimpa tu yang saya katakan tadi itu adalah dengan izin Allah juga. Jadi kalau kita ni mengutuk apa yang diberinya, apa yang menimpa arah kita ni, artinya kita ni mengutuk siapa yang memberi Jadi nauzubillah min zalik. Jadi kalau boleh jangan kita ni mengutuk ataupun orang mengeluh selalu. Anggaplah ianya satu dugaan dan hikmah yang akan kita ni dapat nanti seperti yang kata saya tadi, satu susah, dua kesenangan kita ni dapat. Mungkin diganti lagi dengan lebih orang lebih senang yang tidak susah. Jadi apa yang senang itu kita ni sendirilah yang cari, kita ni sendiri yang berusaha. Mungkin ada kesenangannya. Jadi itulah kita ni kalau boleh bersangka baik selalu dan cuci hati kita ni. Alhamdulillah. Itulah dia tajuk kita bawakan pada hari ini, musibah. Saya ingat tadi muhasabah. Musibah bukan penamat. Iya, alhamdulillah dengan adanya yang diterangkan suatu tadi dan juga kita anggap itu sebagai ujian dalam kehidupan kita kerana ada hikmah yang akan diberikan kepada kita, dan saya memang suka bila mengatakan katanya satu musibah yang datang, dua kebaikan yang akan datang. Kita terima. InsyaAllah. Terima kasih kita ucapkan kepada Nurul Nazurah binti Jaya, Pegawai Pembangunan Masyarakat, Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan dan Sukan. InsyaAllah lain kesempatan jumpa lagi ya. Okey. Assalamualaikum.